rasa lah. Oh, ini betul-betul banyak goyang ni bang. Tak apa, belasah je. Memang itu guna dia. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. So hari ni saya dekat satu simulator racing yang berharga 100,000 guys. Okay, so kita nak interview dia punya owner, minta dia share sikit pasal dia punya simulator ni. Jom, kita race dulu Show me how to get along. So tell me what you're thinking now. So hari ni kita berjumpa dengan satu abang ni, dia nak share dengan kita pasal sim rig antara yang termahal dekat Malaysia bang Itulah, dia ada dua komponen. Kalau nak kata harga dia tu, dia ada part motion, and then dia ada part barang-barang lain lah, macam steering pedal kan. Kalau part motion ni antara yang terlatest dan complete jugalah, sebab dia 4-door. Lepas tu dia ada traction, lepas tu dia ada surge, lepas tu dia ada belt tensioner. So kalau untuk motion platform ni saya rasa lebih kurang dalam 52 all in lah, termasuk shipping, termasuk tax, termasuk kita beli barang-barang sikit aksesori kan, nak pasang dia. So kalau untuk yang barang-barang SIM ni macam seat, monitor, steering, shifter, pedal, PC, saya rasa lebih kurang dalam 40 lebih kurang. Kalau kita totalkan dalam mau 100 jugalah. Kalau ikut total based on semi calculation lebih kurang dalam 104. 104 lah. Okey bang. Mungkin dia orang tak kenal abang lagi. So minta abang kenalkan diri abang, boleh bang? Okey, nama saya Azman. Nama penuh Azman bin Abdullah. Saya berasal dari Lengging, Negeri Sembilan. Anak saya ada 4, 3 lelaki, seorang perempuan. So yang dekat dengan sim racing ni yang nombor 3, nama dia Alif Imran. Ataupun nama glamour dia Botet Imran. So, kira abang satu family main game abang? Memang satu family main game. Anak saya 4 orang yang sulung, dia memang main game, kompetitif. Yang nombor 2 pun main game juga. Yang ketiga memang bagus dalam sim racing, dan dia juga bagus dalam permainan CSGO. Dia ada club dia sendiri, dia ada manager dia sendiri, dia ada studio dia sendiri, and dia ada kontrak team dia sendiri. So dia memang kompetitif. Anak saya nombor 4 ni pun kalau tengok kat bilik ni memang dia ada set PC dia sendiri dengan 2 monitor kan. Itu anak saya yang bongsu, yang perempuan pun main game juga. Okey. Sonok ni bang. So kita mungkin abang boleh ceritakan sikit bang pasal simulator ni. Okey, simulator ni kita panggil motion simulator. Kenapa kita kata motion? Sebab dia ada pergerakan. Dia boleh produce pergerakan bila kita main game lah. Mana yang bergerak tu bang? Okey, kalau nak kata yang bergerak tu, ini kita panggil actuator. Kita ada 7 biji. 1, 2, and then 2 lagi dekat depan. Dekat bawah ni kita ada lagi 2. Yang ni untuk traction. Traction ni kalau macam kita main drift kan, di belakang dia boleh buang lah. And satu lagi surge dekat tengah-tengah ni. Surge ni tengah-tengah ni untuk simulate G-force ke depan dan ke belakang bila kita accelerate ataupun bila kita brake. That's why kalau tengok setup ni dia ada 3 layer. Satu layer dekat atas untuk rig, satu lagi layer dekat bawah ni untuk surge, satu lagi layer dekat bawah ni untuk traction. Ni platform dia. So kalau nak kata campur platform ni ada 4 layer lah. So that's why dia punya setup dia sedikit complicated. Tetapi dia complicated dan dia boleh produce more to real scenario bila kita bawa kereta lumba lah. So kira saya cakap ni macam bawa kereta betul lah? Macam bawa kereta betul. Tetapi ada jugalah dia punya caveat dia. Taklah 100% betul kan. Tetapi kebanyakannya kita boleh rasa lah. Dia pergi, dia punya surge ke depan belakang, traction, lepas tu dia ada rumble, lepas tu dia sengit kiri kanan atas bawah kan. So lebih kurang lah. Kira 99% lah. Boleh. Ini PC. Satu kabel pergi dekat Thanos board. Thanos board ni akan receive data. Dekat bawah ni kalau boleh zoom ada dia kata bila kita main dia akan receiving data dekat sini. So dia ada serial kabel ni.
pergi dekat driver. Setiap driver ni akan control actuator. So dia ada plus minus. Nanti bila kita bawa dia ada reading lah. So kalau minus macam ni dia akan turun. Kalau dia tak ada minus dia akan naik. So lepas tu setiap driver ni kabel. Maksudnya yang ini tadi ada satu dia punya. Betul, satu actuator ni satu driver. And driver pergi kat board Thanos ni tu pergi kat PC. So data sama ada dia nak naik turun depan belakang, telemetri tu dihantar oleh PC ke driver ke board ke actuator. Ini pedal jenama HPP PRX dah berjasa dengan saya lebih kurang dalam 6 tahun. Dia sistem hidrolik tetapi maintenance free hidrolik. So masa beli tu harga lebih kurang dalam 6,000 lebih lah. So kalau nak kata performance dia, saya memang suka dengan performance pedal ni. So setakat ni tak ada lagi lah planning nak upgrade sebab dia masih lagi memenuhi kehendak kami dalam bersim racing ni. Macam pedal kita boleh, tak kisahlah kita nak ambil yang model-model lain ke macam kalau nak kata pedal pada saya kan secara keseluruhannya setup simulator yang paling penting sekali pedal. Paling penting sekali pedal. So kalau nak sedap bawa ataupun nak kompetitif dalam bersim racing, pemilihan pedal adalah yang paling penting sekali. Itu nombor satu. Betul. Especially brake. That's why brake ni ada macam-macam mode dia. Ada brake mode dia. So dia pakai lock cell lah. Lepas tu ada yang brake for broken kit lah untuk fan attack. So brake punya performance adalah satu benda yang kita tak boleh nak take lightly. So pedal yang paling penting. So yang lain tu kita macam support punya function lah, macam steering ni tak kisahlah, steering mana-mana boleh. Kalau kita tengok ramai alien ataupun yang bagus dalam sim racing ni, kadang-kadang dia pakai Logitech je. Kadang-kadang dia pakai Taskmaster je. Tetapi bila kita tengok pedal dia, kita boleh tahu. Kadang-kadang dia pakai HE, kadang-kadang dia pakai HPP macam ni. So pedal memang paling penting sekali lah. Sebab kalau steering ikut keselesaan kita lah bang. Betul. Cuma steering ni kalau ada modal lebih kita boleh pilih yang ada function direct drive. So maknanya semua ada function bang ni? Semua ada. Semua button ni semua kita pakai. Memang kita pakai function ni. So senang macam kita nak bagi highlight beam kan. Tip speed, speed limiter, kita nak tukar menu, brake bias. So memang pakai button ni, memang berguna. Bukan saja nak display dekat situ, memang pakai. So dan ini saya punya speaker dan mic lah. Macam kita nak communicate dengan team members kan. So tak payah pakai headset. So kalau headset, kalau kita main enduro kadang telinga tu jadi sakit kan. Because headset. Betul. Unless kalau kita pakai yang mahal punya. So ini senang. Nak mute je. Nak cakap. Kadang kita pakai Discord ke kan, pakai TeamSpeak. So kita communicate pakai yang ni lah. So kalau macam pemilihan TV ni berapa inci ni bang? Kalau TV yang ni 32 inci, brand AOC, 165Hz, 1 millisecond, curve. Curve dia 1 to 105. So saya letak triple screen. So triple screen, kenapa triple screen? Sebab kita nak nampakkan dia punya side mirror ni. Ini nampak, ini nampak. Kalau pakai single tak nampak. Satu lagi, monitor ni saya attachkan sekali dengan rig. Supaya dia ikut movement. Kalau kita kanan, dia kanan lah. Kalau kiri, dia kiri lah. Tapi tengok pada sim setup juga. Kalau macam sim setup yang tak boleh nak hold berat yang banyak, so saya recommend kita asingkan lah monitor. Cuma nanti daripada segi experience dia, kalau kita tu bergerak ke kanan, objek ke kanan, tapi TV tu kita nampak statik lah. Itu ialah beza dia. Sebab yang setup ni dia boleh tahan sampai 350 kg. So kesemua peralatan ni memang tak sampai 150 pun, termasuk pemandu kan lebih kurang 80 atau 85 kilo. So that's why saya mountkan direct. So nampak compact lah. Kalau dia punya shifter bang,
Okey, shifter, kalau kita bercerita pasal shifter ni kan, ini antara barang yang paling mahal yang saya pernah beli lah berkenaan dengan sim racing. Selain daripada set motion kan. Sebab shifter ni dibuat oleh satu company, nama dia Koifi. Koifi ni sebenarnya company ataupun manufacturer yang buat dogbox punya gearbox untuk kereta racing yang sebenar. So dia keluarkan version untuk simulator. Dia keluarkan yang warna merah 500 unit worldwide. Lepas tu dia keluarkan yang warna gold macam ni, limited edition 20 unit. So serial number untuk shifter ni adalah nombor 1. 1 of 20. So dia keluarkan 20, ini yang nombor 1 yang saya belilah. Kalau dari segi experience dia memang dia macam betul-betul. Dia memang kena henyak macam ni. Sebab kita nak cepat kan masa kita nak shift. Kalau kita macam ni kan lambat. Kalau santai boleh lah kan. Nak pergi jalan-jalan boleh lah. Tapi kalau racing ni shifter kena cepat. Memang itu dia punya apa macam karakteristik dia kena keras. Kena macam tu sebab kita nak cepat. Kalau lambatlah kita, rugilah kita punya masa kan. Okey. So ini adalah salah satu investment saya yang paling antara yang paling mahal lah. Tapi itulah kadang pakai jarang pun. Tapi sebab kita minat, passion, beli jugalah. Okey. So kalau macam seat dia tak kisah. Kalau seat dia tak kisah, cuma seat ni ada dua jenis. Satu yang full bucket macam ni, tak boleh nak recline. Dia fix kan. Satu lagi yang boleh recline. Kita boleh tekan dia punya handle kat sini ke belakang. Cuma dulu saya pakai yang semi bucket. Cuma kekurangan semi bucket ni sebab saya punya pedal ni terlalu keras. Dia memang mimik kereta yang sebenar, keras. So bila kita press brake tu, seat ni akan ke belakang sebab dia boleh recline. So dia kacau kita punya pemanduan. Sebab keras punya pasal. Kita tekan depan, seat tu anjak ke belakang pula. Okay. Itu yang saya tukar yang full bucket ni. So bila full bucket ni dia fix. So dia tak ada nak ke belakang. So bila kita tekan brake keras, dia mantap macam itulah. Dia tak ke belakang. Dia tak ke belakang lah. So dia tak kacau kita punya. Yalah, brake ni kadang dia muscle memory lah, kita nak modulate senang kan. Tapi bila yang belakang ni kacau, dia kacau lah macam tu. Okey. So that's why saya tukar kepada full bucket ni. Cuma kekurangan dia kalau full bucket ni tak berapa sedap duduk bila kita race endurance kan. 4 jam ke 6 jam ke ataupun 12 jam. Even 24 jam, nanti dia akan sedikit lenguh kat belakang lah. Tunggu kat belakang lah. So nasihat saya kalau nak beli seat full bucket ni, pilih yang selesa duduk. Jangan terus-terus beli, pergi kedai, test, minta pendapat, kalau okey baru beli. Tapi kalau macam abang punya suggestion, kalau yang selesa duduk tu? Kalau punya, yalah, benda ni sebenarnya ikut pada kita punya ketinggian, postur badan apa semua, kita punya saiz badan kan, berat. That's why saya kata, kalau nak beli contohnya seat, make sure kita test dulu. Pergi dekat kedai, test kan. And then maybe minta pendapat daripada kawan-kawan ke. Ataupun kalau kawan-kawan dah ada pakai seat macam tu, kita try. Kalau okey baru beli. Kalau tidak nanti, saya rasa seat ni, saya rasa yang ke-5 saya pakai. Pada satu masa tu, saya beli seat macam ni juga. Saya custom, saya punya logo dekat sini. Saya import custom dekat China. Saya beli 2 biji dalam 3,000 lebih lah. Macam ni juga, tapi tak rasa selesa yang macam ni. Dan saya jual. Dulu ada kereta drift sebiji, KE70. Saya masuk kat kereta tu. Lepas tu bila ada orang nak beli kereta tu, saya jual. Seat tu saya ambil balik dan saya jual seat tu asing lah. So dua-dua dah jual dah seat tu. Yang saya ada logo saya sendiri kat sini. Saya tepah kat China time tu. Okey. So saya nampak dekat sini, so benda ni dia macam mana bang? Okey, kalau macam ni dia pun sejenis actuator juga, cuma dia saiz dia kecil sikit. Kecil sikit, kita panggil dia macam baby monster punya saiz lah. Tugas dia untuk tarik seat back. Ini kita punya harness ataupun seat back. Bila kita accelerate, surge akan main peranan dia. So yang back tensioner ni akan tarik. So dia akan simulate macam kita bawa kereta lumba yang sebenar lah. So bila kita terasa ada G-force and then kita rasa ada something tarik kita punya harness, so nampak macam dalam kereta betul lah. So ini memang benda ni sebenarnya tak wajib ataupun tak compulsory untuk sim motion.
Tetapi dia sebagai added value lah untuk bagi more Feeling. more feeling dan in term of dia punya realism lah. Tapi itulah dia bergantung kepada apa yang kita nak buat sebenarnya kan, sampai setakat mana kita nak buat. Saya beritahu tadi kalau kita nak design SIM punya setup, nak kena ada dia punya kira-kira dia, design dia macam mana kita nak buat apa, kita nak buat untuk apa kan. So kalau macam kami ni taklah besar sangat. That's why kami pilih spesifikasi macam ni. Just nice untuk kami lah pakai. Ada satu lagi jenis, dia punya specification lebih kurang 115mm ataupun 100mm travel distance dia pun boleh pakai juga. Tapi dari segi berat yang dia boleh tampung tu sedikit rendah, lebih kurang 250-260 kg. Salah satu yang saya tengah ataupun dah ada macam partnership lah dengan satu kami daripada Poland, daripada Europe, Scuderia. So kami pun baru je macam ada partnership punya agreement lah untuk keluarkan motion setup. So ini salah satu produk yang kami keluarkan, 115mm in term of travel dia, dan kita boleh laser print branding ataupun nama dekat actuator cover ni. Yang ni saya buat untuk Roy Charles. Dia pun memang sim racer tegar juga, pun laju juga atas track di sim racing, laju juga di track Sepang. So ini memang saya custom made untuk dia, ada 4 biji untuk kami pasang dalam minggu ni, hari Sabtu. Dan package dia juga termasuk Thanos board. Ini antara yang paling latest sekali. Board ni sebab dia latest, sebab dia ada port untuk RJ45 untuk network. Tapi network ni bukan untuk network punya connection, tapi kita nak sambungkan dengan kill switch dia. Kill switch ni pun boleh dikatakan heavy duty kill switch juga. Kita tunjuk kat sini untuk control motion lah. Macam saya punya ada 3 button, so dia ada 1 button je. Tapi dia pada segi features dia ada display kat sini, LED, and dia ada jumper kat sini. Ini untuk maneuver dia punya menu lah. Ini untuk enter and so on. Dia boleh support 7 actuator juga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi untuk Roy dia ada 4 je, 4 actuator, 1, 2, 3, 4. Maknanya depan, belakang, kiri, kanan. Kalau 4 ni dia depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Cuma dia tak ada traction lah. Search pun dia tak ada. Tapi dia actually expandable, dia boleh upgrade nanti. Nak tambah nanti kemudian boleh. So dia punya harga pun memang mampu milik lah. 4 batang ni dengan kill switch, dengan tunnel controller yang latest ni, dia bagi kabinet untuk letak driver ada 4 biji yang dekat belakang tadi tu. Lepas tu tak lebih daripada 20,000 yang ni. Siap pasang sekali. Siap pasang sekali. So ikut kepada bajet dengan keperluan dia orang lah. Betul. Saya rasa ini antara yang paling affordable lah dekat market. Ada juga yang paling murah, tapi dia punya actuator dia lain. Dia tak macam ni. And software yang kita gunakan, Sim Racing Studio tu antara software yang paling popular Sim Racer pakai untuk motion. Dia boleh control flight simulator juga. Kita boleh main roller coaster juga. Kita boleh main sim racing juga. So di antara yang paling banyak ataupun paling bagus untuk kita manage kita punya motion. So siapa yang berminat boleh PM lah. Memang saya recommend jenis macam ni sebab dia heavy duty. Lepas tu intibat dia punya performance pun memang tak ada masalah lah. Ini bukan made in China, ini daripada Europe, Poland. So nak naiknya cara yang paling senang, sebab kat sini ada conduit ataupun piping untuk kabel kan. And then kita kena pijak dekat sini lah. Pijak dekat sini, contohnya macam ni, tembak kanan terus naik macam ni. Okey. Lepas tu kita boleh pasang seat belt. Seat belt ni ada 3 point. Seatbelt ni memang kereta lembu punya seatbelt. Sebab benda tu sebenarnya memang kita ikut kita punya
kita rasa kita nak Betul. macam mana kan. Betul. Itulah yang saya kata, kita boleh buat macam-macam spek, macam-macam komponen kita boleh pasang, tapi bergantung kepada sejauh mana kita nak pergi. Apa tujuan kita buat simulator? Adakah kita nak main game saja ke, ataupun kita nak gunakan sebagai tools untuk tambah skill kita masa memandu dekat track yang sebenar ke? Dia ada macam-macam faktor kita kena consider lah. Sebab setiap faktor tu ada parameters cost dia. Tahap ni, ini cost yang kita nak kena spend. Tahap ni, ini cost yang kita nak spend. Tapi itulah, based on cost yang kita nak spend tu, ada dia punya result ni kan, apa yang kita nak achieve. So dia kena buat calculation sikit lah. So ada juga yang datang dengan saya dan datang kat saya kan, kata, alamak bang, saya baru je buat SIM, tapi tak best lah, dia kata. Ada benda yang kena improve tak, dia kata. So soalan saya yang pertama, SIM ni nak buat ni untuk apa? Apa tujuan dia? Nak main game ke? Nak training ke? Nak sewakan dekat orang ke? Nak letakkan dekat SIM center ke? Kan? Nak jadikan sebagai business ke? Nak jadikan dia sebagai tools untuk develop skill, nak masuk track sepang ke? So banyak benda yang nak kena consider sebelum kita buat simulator. Katalah kita ramai yang duduk, ramai banyak tangan lah untuk satu SIM tu kan. So macam mana jangka hayat SIM tu sendiri? Okey, kalau saya nak ambil contoh setup saya ni, saya memang suka orang datang. Kenapa saya suka orang datang? Bukan sebab saya nak menunjuk, tapi saya suka feedback. Feedback daripada yang datang tu, yang try tu, because common soalan saya tanya dekat dia, bang, ada benda yang nak kena improve tak? Lah, sebab saya buat ni sebab kita nak dapatkan realism yang sebenar bila kita bawa kereta racing. Sebab yelah, kita pun bukannya selalu masuk track kan. So feedback macam tu yang saya suka. That's why saya encourage sesiapa yang nak try kan, yang ada minat dalam sim racing ni, datang dekat rumah saya test. Lepas tu kalau minat kita boleh buat. Kalau tak minat, saya memang appreciate setiap feedback yang dia orang bagi. Contohnya, bang, pedal ni tinggi sangat lah, ataupun dia jarak sangat lah, ataupun seat ni dia kata kena slanting sikit lah. Feedback macam tu yang saya memang betul-betul appreciate lah. Ramai yang datang rumah saya sampai tengah malam pun ada, sampai pagi pun ada. Kalau nak menjawab soalan jangka hayat tadi tu, sebab actuator ni dia consider macam heavy duty punya actuator. So jangka hayat dia setakat ni saya tak ada masalah dah. Dah beberapa bulan saya buat. Dah berapa ramai dah yang datang cuba. Yang kurus ada, yang sederhana saiz pun ada, yang besar pun ada. Setakat ni memang saya tak ada masalah dengan motion ni lah. Sebab dia memang sedikit high end ataupun heavy duty in terms of dia punya komponen dia. Tapi kejap bang, saya nampak ni ada 2 button ni bang. Okey, ini kita panggil kill switch. Kill switch ataupun boleh kita panggil sebagai panic switch jugalah. Saya ada 2. Kenapa ada 2? Yang ini untuk control DD ataupun direct drive. Yang ni, Fanatec steering saya ni. Let's say kalau macam kita oversteer ataupun oversteer jarang lah, tapi kalau macam kita accident ke kan, kita langgar kereta orang dalam impact yang kuat ataupun langgar dinding ke, ataupun tiba-tiba brake tak makan contohnya kan, benda ni akan berpusing lah ya, macam kereta betul accident. So ada 2 cara. Satu cara kita lepas tangan bagi dia berpusing, yang keduanya tekan terus. Bila tekan terus, dia akan matikan sistem steering. So dia akan loose lah. Dia akan loose lah. So bila kita nak main balik, kita kena buka balik pusing ni, buka balik. Ini kalau untuk yang ni. Yang ni untuk motion. Motion kita ada on punya mode, kita ada park punya mode, dan kita ada offline punya mode lah. So kita tengoklah, kalau macam kita nak tengok YouTube ke whatsoever kan, tak payahlah nak on kan ni, kita off je lah. Tengok YouTube kat sini? Boleh. Kadang-kadang ya, YouTube tu kadang nak tengok orang drive ke, ataupun kita nak buat kita nak spot teammate tengah race ke kan. Ataupun nak tengok Google ke, duduk jugalah kat sini. Cuma nak buat kerja taklah berapa selesa kan. Cuma kita boleh pilih lah mode dari mana kita nak boleh. Okey bang, kita test dulu bang. Mungkin audience nak tengok macam mana dia bergerak bang. Okey. Boleh Boleh. So sekarang kita bawa kereta Porsche Cayman dekat Spa punya track. Boleh start Boleh bang. So dia memang sekali dengan speaker lah untuk semua ni.
Speaker ada dua kat depan, kiri kanan, dua dekat belakang, kiri kanan. Lepas tu saya ada subwoofer kat depan. Active subwoofer yang bawah yang besar tu. Oh. Lepas tu dia connected to amplifier lah. Amplifier Sherwood tu. So kalau tengok dekat brand speaker ni pun ini kira macam hall standard punya speaker, macam buat function dekat hall kan. Okey. So nampak kecil. Tapi dia quite powerful jugalah. Kita boleh tengok dia juga. So, kita boleh nampak bila dia tekan brake di depan.